Jika diteliti agama-agama yang wujud di dunia pada hari ini, boleh dikatakan hampir kesemuanya menitik beratkan soal pemeliharaan maruah diri dengan mempunyai ketetapan perkahwinan bagi mengawal aktiviti seksual penganut masing-masing. Sebahagian daripadanya bahkan mempunyai ketetapan ekstrim berupa kewajipan untuk menahan diri daripada berkahwin atau selibasi bagi golongan agamawan mereka kerana hendak mencegah terus agamawan mereka daripada terlibat dengan aktiviti seksual. Namun begitu, perkara ini tidak dikongsi oleh sebuah kultus agama baharu bernama Raelianism yang muncul di Perancis pada tahun 1973. Berbeza dengan agama lain, kultus agama baharu ini sebaliknya rancak mempromosikan seks bebas dan bahkan benci terhadap perkahwinan kerana mereka menganggap perkahwinan adalah sesuatu bentuk kongkongan kepada nafsu seksual manusia. Agama baharu ini telah diasaskan oleh seorang lelaki Perancis bernama Claude Vorilhon yang merupakan seorang jurnalis majalah kereta lumba sebelumnya. Beliau mendakwa bahawa dirinya telah dilantik sebagai Nabi oleh satu kaum makhluk asing yang beliau dakwakan sebagai pencipta sebenar manusia. Menurut Vorilhon, manusia bukanlah dicipta oleh Tuhan, namun sebaliknya telah dicipta dan dibiakkan oleh satu kaum makhluk asing yang bernama Elohim, yang mana nama mereka itu kemudiannya telah disalahfahami sebagai nama Tuhan oleh masyarakat Bani Israel pada masa yang lampau. Vorilhon mendakwa bahawa selepas dirinya dilantik menjadi Nabi, beliau telah dikurniakan nama baharu iaitu Rael, yang mana menurut beliau sendiri membawa maksud utusan Elohim. Vorilhon mendakwa bahawa sebelum pelantikan beliau, makhluk asing Elohim telah pun melantik hampir 40 orang Nabi yang lain sebelumnya, yang mana antaranya terdiri daripada Moses, Buddha, Jesus Christ dan Nabi Muhammad sendiri. Namun begitu, ajaran Nabi-Nabi ini menurut beliau telah disalahfahami dan diubah suai oleh manusia selepasnya. Menurut Vorilhon lagi, kaum makhluk asing Elohim yang menciptakan manusia ini adalah sekelompok makhluk asing yang mempunyai teknologi yang sangat maju. Mereka bahkan berjaya menguasai teknologi pengklonan yang seterusnya menjadikan mereka mampu mencipta dan membiakkan manusia di bumi. Mereka juga disifatkan oleh Vorilhon hidup dalam keadaan suasana seks bebas di planet mereka. Elohim juga memiliki sifat-sifat keperempuanan yang menjangkaui sifat keperempuanan semua wanita di bumi. Raelianism sangat sinonim dengan elemen seks di samping teras kepercayaannya bersifat science fiction. Kultus ini secara giat mempromosikan perkara-perkara seperti onani, kebebasan tidak berpakaian di bahagian atas bagi wanita, kondom dan pencegahan kehamilan. Selain daripada itu, kultus ini juga bersikap pro terhadap industri pelacuran di mana ini dapat dilihat daripada tindakan Vorilhon yang mana menubuhkan kumpulan pro-seks feminis dengan gerakan kultusnya yang diberi nama sebagai Rael School. Ia berperanan menyokong kebebasan wanita untuk bekerja sebagai pelacur. Hyperseksualiti adalah satu masalah yang parah pada era moden hari ini. Bertitik tolak daripada revolusi seksual yang berlaku pada tahun 60-an, rasa malu manusia bagaikan semakin hari semakin hilang dengan segala perkara yang dahulunya terpelihara dalam batas lingkup ikatan perkahwinan. Kini ia menjadi liar dan buas, malah dijaja oleh ramai aktivis. Kewujudan kultus agama baharu seperti Raelianism ini pula dengan giat mempromosikan elemen seksual secara bebas tanpa komitmen perkahwinan di samping ketepesongan akidahnya. Tidak lain sahaja menambahkan lagi kehancuran kepada masalah akhlak manusia yang sedia parah. Justru berwaspadalah kita semua dengan sebarang kemunculan kultus-kultus agama baharu seumpama Raelianism ini yang hanya akan mengancam kesejahteraan akhirat kita serta kehidupan masyarakat di dunia ini. Ingatlah kita kepada sabda Nabi SAW yang bermaksud, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai manusia-manusia bersetubuh di jalan-jalan seperti bersetubuhnya keldai-keldai. Aku, yakni Ibnu Umar berkata, adakah ianya akan betul-betul terjadi? Baginda menjawab, ya, ianya pasti akan terjadi. Hadis riwayat Ibnu Hibban.